Baik penonton, seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan berbincang berkenaan peranan ibu bapa dalam kita menangkis implikasi negatif khususnya di media sosial kerana kita tidak mahu implikasi ini mewujudkan satu perkara yang kita tidak ingini khususnya kepada anak-anak kita. Ya, betul. Yelah, bila dekat rumah tu kadang-kadang kita nak berkongsi, anak-anak nak berkongsi suatu perkara yang menggembirakan mereka, tapi akhirnya dikecam dan akhirnya boleh jadi juga sebagai cyberbully. Jadi dia saling berkait sebenarnya impak negatif bagaimana peranan ibu bapa yang harus dimainkan dalam hal ini. Jadi kita bersama-sama di Skype pada waktu ini, iaitu Cik Muhammad Nizam, Coach Nizam kita yang merupakan perunding motivasi dan juga latihan. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Nizam. Waalaikumsalam dan selamat pagi Ani. Ya, okey. Mungkin untuk permulaan ini, Coach boleh memberikan sedikit pandangan berkaitan penggunaan media sosial dalam cetusan zaman digitalisasi sekarang ini, Coach Nizam. Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali, terima kasih saya kepada pihak penerbit rancangan SPM kerana menjemput saya pada sesi slot ini, dan topik yang akan kita kupaskan pada hari ini adalah menangani implikasi negatif penggunaan media sosial. So, apakah peranan ibu bapa dalam situasi ini. Baik, jika kita lihat apa yang berlaku penggunaan media sosial zaman sekarang ini, kalau kita lihat penggunaan dia peningkatan dia lebih tinggi pada ketika berlakunya pandemik COVID 2019, bermula daripada Mac 16 PKP itu. Kemudian kalau kita lihat perangkaan daripada Ketua Perangkaan Malaysia sendiri mengatakan yang peningkatan pada tahun 2019 adalah 90.1%, meningkat 6% pada tahun 2020. Ini dah tahun 2021 dan penggunaan dia memang meningkat dengan drastik lah kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat mengikut statistik daripada SKM sendiri, purata penggunaan internet hari ini ramai yang menggunakan selama 6 jam sehari dengan menggunakan handphone. Jadi ini ada pro and cons dia. So jadi kalau saya lihat ada segi pandangan lah penggunaan media sosial ni sebenarnya dia ada dua. Dia ada pro and cons dia lah. Dia ada positif dan negatif dia. Daripada segi positif dia, kalau kita lihat hari ini dari segi sudut bisnes pendigitalan, hari ini dah ramai orang mula melibatkan diri dalam dunia bisnes digital secara digital. So semua orang dah buat ada ada page sendiri, ada YouTube sendiri, channel macam-macam channel lah. So ada banyak platform juga untuk membantu para usahawan hari ini untuk mempertingkatkan ekonomi mereka dalam perniagaan digital online So berita pun hari ini dah guna berita online dah tak ada orang tunggu kat depan TV So berita online, so banyak informasi so melalui online hanya di hujung jari. So sangat bagus berita-berita begini. Cumanya kalau kita daripada sudut segi negatifnya hari ini adalah kita lihat hari ini penyalahgunaan media sosial. So even sebelumnya ada perkongsian daripada SPM sendiri berkaitan dengan bully cyber dan kemudian penyebaran berita-berita palsu So benda-benda yang tidak sahih dan banyak lagi. Even permainan video hari ini dah ramai dah budak-budak dan anak-anak remaja kita ni menggunakan permainan video. Nanti saya akan kongsikan, memang surprise terlihat hari ini pengguna yang paling tinggi remaja yang mana. Ini saya akan kongsikan nanti. Jadi lagi satu dari segi pandangan saya juga, sebenarnya penggunaan media sosial ni kalau kita tidak tahu menggunakan dengan cara yang betul, ia boleh menjurus ke arah keruntuhan akhlak. Sebab itu banyak kes dah kajian ni dah kita lihat hari ni. So ada yang masalah rumah tangganya kalau anak-anak dia lagi stres, murung sebab dibuli di dalam media sosial So penggunaan media sosial ni kita tidak berjumpa Munawar kita tak jumpa hari ni, kita tak berjumpa, tetapi kita hanya bercakap melalui WhatsApp ataupun melalui IG, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. So dia jadi satu perkara yang sangat membimbangkan sebab dah ada kes murung ni sampai orang bunuh diri remaja bunuh diri. So ini sangat-sangat bahaya. Jadi kalau nak aku kupaskan untuk hari ni memang tak cukup masa kita lah. Itu pandangan saya lah. Baik. Tapi kita nafikan mana media sosial ni memainkan peranan yang penting juga di waktu pandemik ini, menjadi pilihan nombor satu dari segi penyampaian maklumat sehinggalah juga kaedah
arah pembelajaran anak kita. Semuanya secara dalam talian. Jadi bagaimana sebenarnya peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam membantu anak-anak supaya tidak terpengaruh ya dengan gejala yang tidak sihat dan apa yang dihidangkan di media sosial itu, macam mana kita nak pilih, dan juga memilih berita-berita yang tepat, yang bukan yang tidak sahih, sehingga boleh menjejaskan perkembangan minda mereka. Okey, baik. Terima kasih, Hani. Soalan yang menarik. Sebenarnya kalau kita lihat pandemik COVID-19 yang berlaku ni sebenarnya dari segi sudut positifnya itu satu peluang buat parents, ibu bapa yang sibuk selama ini, tidak ada masa bersama dengan anak-anak. Inilah masa yang terbaik untuk kita bersama dengan duduk di rumah so bersama-sama, ada banyak masa terluang kan. Jadi dia kalau kita dulu sibuk kan, nak balik rumah tengok anak pun kadang-kadang keluar pagi balik malam anak pun dah kan. Tapi bila berlaku pandemik ni ada satu ruangan masa untuk kita bersama dengan anak-anak kita, duduk dengan anak, dengan isteri. Jadi apa yang saya lihat hari ni, bagaimanakah peranan ibu bapa untuk memain peranan dalam membantu anak-anak penggunaan media sosial Kalau kita lihat lagi ni sekolah dah mula PDPR, jadi anak-anak dah mula menggunakan gadget, belajar di rumah kan, ada yang menggunakan laptop ayahnya, ibunya kan, belajar berkenaan dengan dunia digital PDPR, belajar di sekolah. Jadi inilah masa yang terbaik untuk ibu dan bapa ni duduk bersama dengan anak. Dia duduk dengan anak, belajar, lihat anak-anak itu belajar sendiri, dan cuba kita sebagai ibu bapa cuba explore benda-benda pendidikan PDPR ini. Jadi boleh membantu anak-anak bersama-sama untuk mempertingkatkan pendidikan mereka kan. Jadi paling mustahil sekali perlu dekatlah dengan anak-anak ni tadi. So ibu bapa juga kena main peranan dalam membimbing anak-anak dari segi penggunaan media sosial sendiri. So sebagai contohnya, mereka perlu ambil tahu apakah platform yang anak-anak sering gunakan. So kalau kita lihat Okey. Baik. Instagram, TikTok kan. Ini remaja So kalau ada juga segelintir yang gunakan Facebook, tetapi tidak ramai lah Jadi ibu bapa perlu membimbing anak-anak, memberitahu do and yang boleh, apa yang tak boleh. Kena ceritakan anak-anak berkaitan dengan dunia digital. Sebab kita kena menceritakan bukan kebaikan dulu, kita kena ceritakan apakah implikasi keburukan jika kita begini dan begini dan begini. So apakah yang kita perlu gunakan sebaik mungkin dengan media sosial ni? Apakah media sosial ni boleh bantu kita sebenarnya? Sebab kalau kita lihat lagi ni, banyak perkongsian ilmu-ilmu telah berada di media sosial Facebook, IG, even TikTok sendiri. Kalau kita dapat bantu anak-anak ini menggunakan TikTok ataupun IG dengan mendengar ceramah-ceramah ataupun pendidikan dan sebagainya, ia lebih banyak membantu. Ini pada pandangan saya lah. Jadi juga sebenarnya perlu memain peranan ataupun perlu ada kemahiran bertanya soalan yang betul kepada anak-anak jika mereka tersasar daripada landasan, maksudnya penggunaan media sosial itu tadi. Jadi kalau kita lihat hari ini ada satu kes menawar dengan hari ini, kalau saya boleh kongsikan, ada satu kes contohnya seorang pelajar nakal ni, dia menonton video lucah ketika sesi PDPR. Masa berlaku di rumah ni, mereka menonton video lucah. Jadi ini bukan berlaku di barat, di negara kita. So masyarakat perlu sedar, ibu bapa perlu sedar, perlu ambil tahu apa yang anak gunakan. Sebab ini bukan insiden yang baru, dah lama dah. So even sejak PKP ni, bila PDPR ni, jadi kita banyak melihat remaja seawal sekolah rendah dah terbabit dengan ketagihan pornografi. So ini sangat-sangat membimbangkan. Dia akan meruntuhkan keruntuhan moral dan sebagainya lah untuk anak-anak kita. So kegiatan-kegiatan ni perlulah kita pantau sebagai ibu bapa. Baik, Coach. Jadi kalau kita lihat hari ni, apa yang berlaku ni mengundang banyak persoalan lah, peranan ibu bapa di rumah kan. So kalau kita lihat dalam sebenarnya kalau ada banyak isu adalah era permasalahan era global ataupun kita panggil digital drugs. Digital drug bukan dadah yang tu lah. Digital drug dah jadi ketagih, main game ketagih, tak buat TikTok ketagih, semua ketagih. So ibu bapa perlu dekatkan diri dengan anak dan perlu digital untuk supaya kita tidak ketinggalan daripada anak-anak tu sendiri.
Baik, Coach. Tidak dinafikan, Coach, penggunaan media sosial ni ada kebaikannya. Ianya cuma bergantung kepada diri kita sendiri untuk memilih pemilihan konten ataupun kandungan di media sosial tersebut. Mungkin untuk jangka masa panjang, pandangan Coach sendiri, bagaimana impak penggunaan media sosial yang keterlaluan, yang tidak terkawal, yang berlebihan ini memberi impak kepada pembangunan diri kanak-kanak, Prof? Okey, terima kasih Munawar. Jadi kalau kita lihat kesan daripada jangka panjang, macam saya katakan tadi lah, dia ada bagusnya dan ada pro ada kontra lah. Jadi kalau dari segi jangka panjangnya, penggunaan ni kalau kita guna dengan cara yang betul, insyaAllah dia dapat membantu mempertingkatkan daripada segi kemahiran teknologi, menggunakan teknologi, membantu kita daripada segi besok akan datang daripada segi kerjayanya, daripada segi perniagaan dan sebagainya. Jadi tapi sebenarnya kalau kita lihat penggunaan teknologi moden ini telah memberi satu kesan yang kurang sihat juga. Sebagai contohnya kalau kita lagi ni orang dewasa pun melaluinya. Sebagai contoh PKP, sejak PKP berlaku pada tahun 2019. Ramai ibu bapa berada di rumah, mereka ada ruangan masa banyak di rumah. Dan apa berlaku adalah ibu bapa dah mula start menggunakan media sosial, Facebook, WhatsApp, so menonton video-video jualan kan di Facebook dan sebagainya, IG So jadi mereka ibu bapa sendiri pun dah mula melebihkan masa di dalam penggunaan media sosial. So jadi kalau kita lihat hari ini banyak perkara yang kita tidak sedar, ibu bapa tidak sedar, ianya membuatkan anak-anak tersebut tengok. So ibu bapa ni mungkin duduk di ruang tamu, yang pegang phone dan sebagainya, tengok apa orang jual barang kan. Shopee dan sebagainya. So anak-anak pun akan mula ikut sama dan lihat. So jadi ini sangat satu dari segi jembat sama jangka panjangnya. So jadi apa berlaku adalah mereka-mereka ini nanti akan ada kesan implikasi yang sungguh besar, yang mana dia akan berlaku kemerosotan psikologi ini sendiri secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab hari ini kalau kita lihat penggunaan range masa tu lebih kepada start bermula pukul 10.30 ataupun 11 ke atas sebelah malam So sampai dia pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi. So apa berlaku adalah apabila ini tidur lewat. So jadi ia akan memberikan satu masalah yang besar yang boleh meningkatkan risiko yang tinggi. So saya gariskan ada beberapa risiko kalau tak perlu saya gariskan sedikit beberapa risiko. Boleh. Silakan coach. Baik, antara salahnya terima kasih. Antara melihat adalah hari ini tidur lewat maknanya kurang tidur lah. Anak-anak biasanya dia kena tidur kurang-kurang pun 8 jam sehari. So kalau dia tidur pukul 3 pagi, 4 pagi, maknanya juga kepada kita orang dia kerja dan sebagainya. So ada yang anak-anak main game, layan internet. So anak-anak duduk dalam bilik tanpa kita sedar, kita tak tahu dia tidur pukul berapa kan. Jadi ini dia ada kesan dia banyak kat sini. So berdasarkan kajian hampir 80% remaja tidur dengan handphone so bayangkan. So last 2 minggu sudah, tak silap saya, ada satu parents menghubungi saya. Mereka mengatakan, mengadulah bagaimana nak uruskan anak yang tidur bukan saja dengan handphone. Munawar dengan Hani, dia tidur sekali dengan plug atas katil. Itu bahaya. Jadi saya rasa dia orang rasa macam sebab dah plug tu jauh kan. So jadi saya kejut juga sampai macam tu sekali. Maksudnya tak boleh jauh daripada handphone. Munawar dengan Hani. Jadi saya rasa dia sebenarnya memberi kesan berkenaan dengan dunia digital sekarang ni. Jadi kalau kita tengok kekurangan tidur ni, dia memberi kesan pada psikologi sehingga sosial dia terjejas. Contohnya komunikasi. Sebab tu ibu bapa nak tegur pun susah kan. Jadi bila kurang tidur ni anak cepat marah. Cepat marah, lepas tu cepat terasa, kesihatan terganggu, emosi terganggu, so banyak benda lah. Jadi ingatan pun kurang. Sebab tu hari ni kalau kita lihat statistik, saya bertanya dengan anak saya sendiri, kalau kita lihat daripada segi penggunaan PDPR sendiri kan, ada anak-anak mengikuti kelas PDPR.
kan, dengan alasannya kata line tak elok kan, dengan rasanya katanya tak entertaining lah, tak feel belajar secara online, walhal mereka ini main game boleh kan, TikTok boleh. So sebab dia dah jadi satu trend kan. Yang saya katakan tadi lah, dia jadi digital drug ni bahaya. Jadi itu satu masalah tidur. Yang keduanya kalau kita lihat hari ini adalah kemurungan. Kemurungan ni adalah masalahnya apabila kita kurangkan diri berbanding dengan orang lain. So mereka menggunakan media sosial untuk menunjukkan kekayaan mungkin, kecantikan mungkin, banyak perkara lah. Langsung sebenarnya ia menjurus kepada nanti bully cyber. Contohnya kawan-kawan mengata dia dengan orang ni kan, jadi dia akan rasa diri dia down dan sebagainya, dia akan jadi murung. So impact dia besar. Okey, dan yang ketiga adalah kalau kita tengok hari ni senang ceritanya budaya selfie hari ni kan. Ini saya rasa Munawar dengan Hani pun tahu budaya selfie, nak makan sebelum makan pun dah selfie dulu kan. Betul okey. So jadi dalam budaya selfie ni, kalau kita lihat hari ini di Amerika ada satu kajian telah dibuat, 90% remaja mempamerkan gambar kan. So even ada satu kajian selidik tentang imej diri oleh AOL.com ataupun Today Show, mendapati 65% perempuan berasa selfie itu menambahkan keyakinan diri. Itu katanya, tapi sebenarnya mereka tidak langsung sebenarnya menyembunyikan masalah ketidakyakinan itu sendiri. Jadi di samping dia nak selfie penuh-penuhnya sempurna tu, dari dalam hati dia tahu. Sebab itulah bila berlaku challenge di dalam media sosial berkenaan dengan siapa cantik, siapa lebih bergaya dan sebagainya, dia akan membuatkan mereka murung tadi kan. Jadi secara tidak langsung juga sebenarnya budaya selfie ni secara tidak langsung ada yang menghantar gambar bogil contohnya kan, gambar yang tidak sepatutnya. So dia boleh menerima juga gambar-gambar sebegitu rupa. So ini secara tidak langsung budaya ini boleh mendedahkan kepada pemangsa seperti pedofilia. Ini dengan ni Munawar, ini sangat-sangat bahaya sebenarnya tanpa kita sedar. Kena bersama-sama dengan anak, kena kenal pasti dulu kan. Yang keempat adalah komunikasi tumpuan belajar dan kerja rumah. Ini yang saya kongsikan tadi lah. Dia dah masalah komunikasi yang mana generasi remaja hari ini kurang komunikasi dengan ibu bapa. Sebab inilah peranan ibu bapa, mereka perlu mendekatkan diri dengan anak-anak, selalu luangkan masa dengan anak-anak, bersembang dengan anak-anak. Sebab apa? Sebab anak-anak ini, remaja ni, mereka ini dia tidak dapat memproses maklumat dengan lebih mendalam. Jadi dia nak memahami komunikasi maya ni masih belum lagi. Dia ada emosi dia dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat, saya nak ada 3 perkara dia dah DG, yang mana kita hari ini didedahkan dengan banyak informatif datang lebih-lebih lagi media sosial kan, ada banyak info yang datang. Banyak info yang datang kepada diri kita tu tadi, dia ada 3 perkara. Sama ada kita nak delete, ataupun benda yang datang tu nanti kita akan distortion, mengganggu pemikiran kita, ataupun kita nak generalization kan dia. So jadi itu orang dewasa mungkin boleh, bagaimana pula dengan remaja? Mereka belum bersedia dengan 3 perkara, yang mana nak di-delete, mana yang akan mengganggu. Tapi kebanyakan yang distortion, yang mengganggu, yang berceramuk otak dia tadi. Ini yang akan memberi kesan yang sungguh besar kepada anak-anak remaja kita. Okey. Baik, jadi itu dia kesan-kesan pada pengguna media sosial ini. Dan apabila dirangkumkan semuanya menjadi satu kesan besar kepada anak-anak. Mungkin bukan sekarang, pada masa depan mereka juga, yang perlu ibu bapa tahu dan juga cakna, dan mereka boleh kawal sekarang ini berbanding menyesal di kemudian hari. Apa antaranya, Coach? Okey, so baik, ini sangat penting sebenarnya kita sebagai parents pun, even adik-adik ataupun ada abang-abang kepada adik mereka, so kita perlu ambil tahu sebenarnya, sebab mengikut satu kajian, satu pengkaji daripada University Sussex England melakukan hari ini kesan negatif daripada media sosial itu, dia akan memberi kesan kepada anak-anak perempuan lebih berbanding kepada anak lelaki.
Apa? Sebab remaja perempuan lebih banyak menggunakan media sosial pada hari ini. Even kalau kita ada satu kajian umur 15 tahun untuk remaja perempuan, mereka menggunakan handphone ataupun media sosial ni 43%, berbanding dengan lelaki hanya 31% sahaja dalam ini kita kira penggunaan 1 jam sehari. Jadi dia orang dah buat kajian. Jadi disebabkan tahap interaksi yang tinggi oleh kanak-kanak perempuan ini di media sosial yang membuatkan perkembangan emosi mereka ini akan terganggu. Kesan sungguh mendalam. So jadi mereka yang saya kongsikan tadi, mereka mula nak banding-bandingkan diri dengan rakan lain di media sosial, nak rasa dia lebih cantik kan. Jadi ini akan menjurus kepada mereka, bila mereka kalah ataupun mereka rasa keyakinan diri itu kurang, mereka akan mula down. Ini masalah dia kan. Jadi kalau kita lihat anak lelaki dia lain lelaki ni dia paling tidak pun main game kan, main PS4 ke ataupun dalam internet ni mungkin mobile game dan sebagainya. So diorang ni tak ada apa sangatlah kan. Paling tidak pun saya tengok anak saya lelaki saya sendiri pun Instagram sekejap kan, story dah habislah cerita dia lebih kepada gamers. So jadi kesan kepada apa saya boleh kongsikan hari ini kepada penonton, ibu bapa yang saya hormati sekalian, kita kena lihat kesan kepada yang ada anak perempuan. Maksudnya yang ada anak lelaki janganlah diabaikan. Maksudnya anak perempuan yang kalau ada tu, sebab kesan jangka panjang ni sangat-sangat tinggi. Jadi dia tak sempurna, dia kurang gembira, tak happy. So jadi mereka akan mula ketagih dengan dunia sosial ni sebab nak memperbaiki diri mereka. Jadi ini sangat-sangat pentinglah. Jadi bagi pandangan saya hari ini, kalau kita lihat kesan dia berkenaan media sosial ni besar sebab tu mereka ni belum lagi bersedia untuk ke arah dunia digital. Benar. Baik Coach, tadi Coach dah menyatakan apa antara kesan-kesan jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap penggunaan media sosial yang keterlaluan, khususnya kepada anak-anak ini. Mungkin pada pandangan Coach sendiri, adakah kita lihat sekarang ini, melihat pada situasi semasa sekarang ini, penggunaan media sosial ini sudah menjadi sebahagian dalam kehidupan kita? Adakah perlu sekarang ini kita untuk melaksanakan pendidikan secara tidak formal, pendidikan secara tidak langsung kepada kanak-kanak, generasi muda khususnya, berkenaan adab dan etika penggunaan media sosial ini? Okey, terima kasih Munawar. Sebenarnya menjawab pada soalan itu tadi memang perlu. Jadi dia perlu ada satu kaedah ataupun medium yang boleh membantu ibu bapa dari segi memberitahu kepada anak-anak berkaitan dengan penggunaan media sosial dengan cara yang betul, yang lebih berkesan. Okay, walau bagaimanapun Munawar bagaimanapun sebenarnya guru yang paling dekat dengan anak-anak ini adalah ibu bapa. Jadi pada pandangan saya adalah ibu bapa itself sendiri juga perlu mengetahui kaedah-kaedah dan cara bagaimana penggunaan media sosial yang betul supaya mereka ini dapat menyalurkan kepada anak-anak. Dalam masa yang sama, anak-anak juga ada satu kelas ataupun satu platform yang boleh membawa anak-anak ini faham berkenaan dengan dunia digital sekarang dan di masa akan datang. Bagi pandangan saya. Okey, baik. Dan di masa yang ada ini, Coach, apa yang boleh kita kongsikan kepada ibu bapa kita semualah sebenarnya yang dewasa ini, tip bagaimana cara ataupun kaedah yang dapat membantu menangani masalah penggunaan media sosial yang semakin membimbangkan ini? Baik, terima kasih Hani. Okey, baik apa yang boleh saya kongsikan sebenarnya perkara yang paling mustahak adalah spiritual Hani dan Munawar dan para ibu bapa sebenarnya tingkatkan spiritual ataupun beri didikan ilmu agama kepada anak-anak. Itu yang paling mustahak sekali. Dekat masa yang ada ni, buat satu timetable, duduk bersama dengan anak-anak, penuhkan aktiviti memberi input berkaitan dengan agama. Dia sangat-sangat penting. Bila didikan agama kita penuh di dada, kita dah tahu dah mana yang baik, mana dosa dan sebagainya. So mereka tidak akan buat perkara yang tidak baik kan. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, kena kawal penggunaan internet anak tu tadi ataupun penggunaan smartphone tu. Tetapkan satu masa dan sebagainya lah. Yang keduanya tetapkan masa untuk mengakhiri berapa lama masa
dia boleh melayari internet. Contohnya buat satu jadual dan sebagainya. Dan itu juga lagi satu yang keempat ni boleh saya katakan ibu bapa kena tunjuk contoh juga. Jadi ibu bapa kena tunjuk contoh kepada anak-anak, maksudnya penggunaan handphone, penggunaan internet supaya anak-anak akan ikut. Jangan mak bapak, mak ayah boleh, kenapa anak tak boleh? Jadi dia ada jawapan dia kan. So ajar mereka menggunakan Facebook. Memang mereka dah tahu kan. Memang anak-anak dia tahu lebih advance daripada kita sebenarnya kan. Munawar dengan ni mereka lebih cekap sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita orang lagi tahu kan. So jadi kita kena explore dunia Facebook, IG, TikTok supaya kita tahu dekat mana kita pun boleh ajar dengan cara yang lebih berhemah dalam penggunaan dia kan. So jadi pantau media sosial mereka kalau boleh kita tahu dia punya IG password, TikTok dan sebagainya supaya bila mereka jelas telus mereka tak perlu ada apa-apa nak dibimbangan, maknanya kita tahu dia di on track. So kalau dia suruh password, dia tak bagi, ada sesuatu yang tak kena, dia hidden, ada sesuatu benda yang tak kena kat sini. So ibu bapa kena tegas kat sini kan. So jadi kat sinilah yang kemahiran saya katakan tadi, ibu bapa perlu ada kemahiran bertanya soalan untuk dapatkan sesuatu. Sebab Munawar ni kalau kita tengok setengah pakar melihat cabaran utama bagi saya cabaran utama bukan berkenaan dengan penggunaan teknologi tersebut sebaliknya adalah bagaimana hari ini remaja menggunakan teknologi tersebut, cara menggunakan itu sangat-sangat penting. Jadi ibu bapa wajib dengan penggunaan media sosial dan saya juga sarankan macam tadi yang Munawar tanya beritahu saya tadi. Satu cadangan yang lebih baik adalah mewujudkan satu platform yang mana ada satu point untuk pelajar pajak ini ataupun ibu bapa membimbing anak-anak cara dan kaedah menggunakan media sosial dengan baik. Sebab hari ini dengan berita-berita palsu yang datang kan, dengan yang tak sahihnya, bagaimana hari ini ibu bapa sendiri boleh membantu anak-anak jika ada berlaku yang tak benda yang tak jelas tu, mereka kena didik anak-anak ni bagaimana untuk memastikan berita-berita itu sahih dan sebagainya. Itu bagi pandangan saya tadi. Apa yang kita boleh dengar daripada penerangan coach tadi, antara peranan yang paling utama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu menunjukkan role model ataupun teladan yang baik kepada anak-anak supaya kita dapat mengelakkan implikasi negatif dalam penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak ini. Betul. Jadi kena mainkan peranan lah untuk ibu bapa penjaga untuk memantau aktiviti anak-anak terutama sekali bagi pengguna media sosial saban hari. Kerana impak negatif tu sebenarnya lebih banyak daripada yang positif. Kerana kita tahu kena ajar didik mereka untuk menilai yang mana bagus dan mana yang tidak bagus. Okey, apa pun kami ucapkan banyak terima kasih kepada Coach Nizam bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam menangani implikasi negatif media sosial. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Coach. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu dia kita bersama dengan Muhammad Nizam atau Coach Nizam, perunding motivasi dan juga latihan. Ini cukup penting sebenarnya dalam kita membendung situasi ini kerana dalam masa yang sama kita memainkan peranan juga kepada anak-anak ini yang terutama sekali bagi mereka yang dah terkenal di media sosial. Menjadi influencer secara tidak langsung. Etika penggunaan media sosial tu sangat penting pada ini sebab kita tak boleh lari daripada media sosial tapi kita kena tahu bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik. Ya, betul.